Alhamdulillah kita diketemukan dengan seorang lagi insan yang istimewa buat kita. IDR bukan sebarang think tank. We are a cool think tank. Yeah, alright. Okay. Okay, Datuk. Tadi malam tadi dia orang budak-budak saya ni buat announcement. Dia kata besok pakai jin dengan seluar baju kapak. Rok kapak, baju rok kapak. Saya keruk-keruk kepala, mana aku apa benda rok kapak ni. So saya tak tahu that how there's a gap between saya dengan budak-budak saya ni, rok kapak atau apa benda. Tapi Datuk, they admire you, so you can relate to them. How have you been able to do that? You're so ada this one. Can I? Alright. Yes. Kecil tak fair je. Datuk punya gagah punya saya. Okey, kita akan sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya okey adik, ni okey, ringan dik, ringan tak apa. Senang campak ni. Okay, sebenarnya soalan doktor tadi apa How do you okay. Can you relate dengan dia orang? Ya. Sebenarnya saya belajar untuk menghormati yang muda. Itu antara kasih dan sayang. Kita jangan mengharap untuk disayangi kalau kita tak tahu berkasih atau tidak berkasih, tetapi jangan harap dapat sayang. So itu di antara, saya rasa benda itu pun memang ada dalam falsafah mutiara kata dan juga mungkin dalam hadis pun begitu. Jangan nak mengharapkan dapat dicintai atau dikasihi kalau kau tidak tahu mengasihi atau memberi penghormatan pada satu orang. Itu antara sebabnya. Dan saya rasa mereka, awak-awak semua sebahagian dari saya juga sebenarnya. Saya membesar menerusi perjalanan seperti anda juga. Dan lagi Datuk. Okey. Sejak bila agaknya Datuk mula bergiat dalam bidang ni? Okey, sebenarnya pengaruh itu telah berlaku sewaktu saya di Singapura dulu. Di Singapura dulu memang kampung. Nama kampung saya tu sebelum ditukar sebagai Lorong Camar adalah Bukit Cantik, kerana dia di bawah kaki bukit Bukit Timah tu, kira antara bukit yang paling tinggi kat Singapura, 580 kaki. Pelik juga tu aja. Tapi jadi yang paling tinggi kat Singapura. Jadi saya tinggal di situ. Jadi tapi dekat Singapura tu ada 3 kampung yang bernama Kampung Cantik, Kampung Cantik Lama, Bukit Cantik. Agak kerajaan rasa banyak sangat cantik kan. Dia ditukar kepada Lorong Camar kerana mungkin kat situ ada burung camar kebetulan. Dan saya bermula dari situ. Saya dibesarkan dalam bukan keluarga seni, tapi arwah ayah dan mak saya pernah mendengar mereka dodoikan dibuai itu lagu-lagu dan sebagainya. Dan arwah saya seorang mengajar, bukan cikgu, bukan guru, tapi dia mengajar agama di kampung tu. Dia seorang ketua kampung juga boleh dikatakan. Dan arwah ayah banyak buat aktiviti seperti mengadakan persatuan hadrah kumpang, hairat kematian, bola tangkis, sepak takraw. Waktu tu sepak raga, hantuk kepala dengan kepala tak ada halnya, berdarah pecah gila. Itu normal dulu. So itu antara dan saya dibesarkan juga dengan ada kumpulan zapin di kampung, ada kumpulan nasyid, ada kumpulan marhaban, dan saya ikut serta. Bila hari raya kita pergi ke rumah, kata rumah orang, suka tak kisah, ramai-ramai datang, Assalamualaikum. Dia suka tak suka kita masuk aja, marhaban, taruh tabung kat situ. Biasalah.
So itu benda-benda proses sebenarnya ada sangat penting. Bila saya lalui sampai tahap umur saya gini, sebenarnya itulah mengajar saya tentang selain daripada kehidupan, akar kita punya roots, budaya dan agama. Okay, alright, Datuk. So I think you have about 1.5 hours. Okay. Bawa kami berlayar melalui pengalaman Datuk, inspire us, inspire the young ones, you know, to be a great person like you. The floor is yours. Thank you. Saya dapat yang besarnya. Sebenarnya gini, saya tak tahu macam mana saya nak mula dan start, macam mana saya nak go ahead, go stand pun saya tak tahu. Sebab saya akan dalam perjalanan perbualan hari ini, sebenarnya saya ada bawa notebook saya, tapi saya tak pernah gunakan benda ni. Sebenarnya dalam perjalanan tadi saya menceritakan tentang pengalaman saya dengan pemuzik-pemuzik yang bakal membuat persembahan dengan saya esok. Banyak orang suruh saya buat biografi Ramli Sarip. Saya macam terfikir nak taruh nama apa kalau jadi biografi, Ramli Rambut dan Rock and Roll. Nampak macam komersial sikit, boleh jual lah kan. Itu antara gurauan. Kalau jadi serius, alhamdulillah. So berbalik kepada, senang saya tadi waktu saya mendengar persembahan daripada kumpulan apa bos tu? Caci Bos. Caci Boys. Okey. Habis kau dah umur nanti nak boys juga. Okey, tak apa. Kau kena fikir nak kena tukar nama tu nanti. Okey. Mereka dapat syabas kerana awak dapat akustika kan benda tu dengan cara awak. Awak tidak hendak melawan Sweet Charity atau Ramli Sarip. Saya awak buat cara awak dengan rasa hormat, syabas. Dan saya rasa adakah awak nak jadikan dia satu hobi, kehidupan atau profession? Adik? Profession. Yang lain? Dia pada mulanya sebenarnya gini. Sebenarnya ada kalanya kita tak tahu ke mana arah tuju yang kita nak buat. Mana-mana pada awal pun dulu bila awak main bola sepak ke apa, nak jadi bintang ke sebagainya, sebenarnya awak main aja, awak tak kisah. Tetapi kadang-kadang ada benda yang inspire awak, yang mencetuskan benda tu kan. Sama juga macam saya, sebenarnya saya tak pernah terfikir yang saya sampai jauh ke sini. Dan saya tak tahu, saya tak pernah fikir yang saya ni popular pun sampai sekarang. Adakah popular ke aku ni? Macam itulah. Saya pun tak tahu. Mungkin orang ambil gambar dengan kita, beri salam, autograf, oh itu popular katnya. Tapi kita lupakan benda tu. Dan saya nampak awak, kita ambil contoh je lah ya. Awak kena, kalau awak nak jadikan tu sebagai karya awak, maknanya kerja. Pertama sekali, secara luhurnya, mesti nak ada bakat. Dan bakat pula tu tak cukup. Awak nak ada restu. Restu daripada guru, daripada ibu dan ayah. Kalau kepada dah ada apa juga nak minta restu. Selain daripada itu, disiplin yang sangat penting dalam hidup, dalam life, apa-apa nak kena disiplin. Kalau kita tak dapat benda ni, susah. Sebab apa juga yang kita lalui zaman sekarang, kadang-kadang dia tak fikir. Dia ingat masuk reality TV tu, menang, juara, dah champion. Berapa lama champion dia Awak boleh beri saya sikit pandang berapa banyak orang yang menang champion, dia jadi champion of the champion, adalah kerana pertama dia jadi, kena jadi, terjadi, jadi-jadian. Ini benda kesogokan tau, paksa orang suka. Lepas tu orang dah tak suka, orang tak minat. Dan sebenarnya kalau kita nak berjuang dalam benda ini, kita tak usah takut. Jangan rasa takut. Kita nak ada yakin dan sincere, honest, luhur, jujur dengan apa yang awak buat. Dan
daripada pengalaman saya, bila saya lalui benda ni, saya buat persembahan di majlis perkahwinan, birthday party dan sebagainya, seingat saya tidak sangat terpanggil untuk orang minat, suka, puji atau mengharapkan. Saya buat sahaja tanpa memikirkan perkara ini. Dan ada kalanya ini belum masuk spiritual side, ini belum masuk kita punya dalam spiritual journey lagi. Ini hanya dalam kenyataannya begitu. Kadang-kadang sekarang kata misalnya nak jadi artis, adik nak jadi, cik puan nak jadi, semua orang boleh jadi artis. Ada duit, buat rakaman. Tapi zaman kita dulu, awak mesti nak ada real talent. Kurang-kurangnya kalau tak handsome, tak lawa, mesti nak ada talent. Charity tak handsome tapi dia garang. Dia ada benda tu kan, dia ada satu macam karakter yang tersendiri. Tapi kita tak tahu yang kita ni, waktu ketika tu kita pun bukan dilanda, tapi kita pun melalui tentang culture punya changes. Sebab mereka tidak media atau orang-orang kita tidak sangat melihat muzik rock ni, bagi mereka dia adalah budaya kuning. Sebenarnya falsafah saya ketika itu, muzik adalah muzik apa? Yang membezakan kita bahasa muzik, good music is good music apa? Kenapa awak boleh dengar lagu Latin Kenapa awak boleh dengar Hindustan? Kenapa awak boleh dengar lagu Mandarin? Boleh nyanyi lagu Korea? Kenapa? It's not, tak ada barrier apa? Betul tak? It's all about feel, about understanding and respect. Muzik dia tak ada boundaries. So itu antara sebab. Jangan kita kalau kita tak suka kepada sesuatu muzik misalnya, kepada apa juga, secara jujurnya jangan anti. Yang problem kita, bila tak suka satu orang kita anti, hati awak rosak lah. Bila hati kita rosak, itu yang keluarnya bukan kerana nama. Jangan kau alas hatimu itu secepis warna kehitaman, dialah seperti anak-anak yang lama-lama, lambat laun hancurlah dirimu. Maknu hati kita itu bukan itu. Dalam kalau awak pergi solat Jumaat pun akan dengar kadang-kadang ustaz atau imam beri khutbah, kat badan kita punya seketul daging, tubuh manusia punya seketul daging. Kalau busuk seketul daging itu, makin busuklah segala anggota badan kita. Itu nampak simple, tapi kat situ semua ada dia punya life, ada kehidupan sebenarnya. Itu saya nak bicarakan tentang brother tadi balik sekali lagi. Jadi kalau nak ingat, nak jadikan benda ni, jadikan satu ni, awak kena go ke depan, forward. Dan itu belum awak belajar muzik yang lebih dalam, tapi awak dah ada talent. Saya nampak kat sini ada dia punya kata orang tu balancing yang sederhana, yang maknanya awak ada sense tau. Kalau tak ada, tak boleh. Music is about feel, sense, understanding. Blues and feel akan datang bila awak sampai ke tahap tu. Dia tak boleh beli. Bila orang tanya, orang dengar saya buat persembahan misalnya, feedbacknya kadang-kadang menangis, sedih, terharu dan sebagainya. Itu rasa yang Allah Ta'ala beri kepada awak. Saya tak bisa sampaikan benda tu. Saya hanya satu benda, yang satu boneka yang dipicitkan komputer tu, begitu. Dan itu satu benda. Dan dalam nyanyian, dalam persembahan, jangan kira ramai orang atau tidak. Sebenarnya kalau ramai orang yang hadir, persembahan awak like this, dia akan daripada 100 orang sampai 10 orang aja. Tapi kalau persembahan awak baik, dari 10 orang dia akan pergi ke 1000 orang. Sebab 1000 orang tu akan cakap bagus. Sekarang 10,000 orang tonton awak punya konsert tak bagus. Awak ingat balik awak akan cakap bagus ke? Itu tak bagus ke? Itu awak punya rights lah, pasal awak tonton benda ni. Lagi-lagi benda-benda yang free ni, show yang free ni, lagi nampak macam okey, tetapi dia tak okey. Sebab kita tak ada choice.
benda tu dah ada, misalnya dengan aktiviti TV yang sekarang, sebenarnya benda dia sebenarnya dia tidak memberi satu kualiti untuk showcasekan artis. Saya tak tahu artis tu dia ada bahan ini atau tidak. Itu another story, another level. So itu cerita saya bab kat mana saya tak tahu sekarang. Tapi saya berbalik ke zaman penghijrahan saya daripada kumpulan Sweet Charity. Kita di offer pada tahun 1974 dulu. Awak pun belum tak ada lagi kot. 74 dek. Teratai dilahirkan 79, umur sekarang dah 37 tahun. Sekarang baru awak setengah aja. Tapi kenapa dia jadi popular? Kenapa dia orang suka lagu tu? Kerana dia ada jiwa, Jack. Dia ada jiwa, ada rasa. Tak ada rasa, tak ada apa-apa. Itu sebenarnya begitu. Waktu kita memang tak tahu cara rakaman, sistem kita tak tahu. Kita bantai je. Sebab kita dah ada basic life. My culture tak ajar benda tu. Jadi sebagai terus terangnya, sebenarnya jangan ingat awak ambil benda tu awak hip lah. Jangan ingat awak ambil benda-benda yang ini awak ingat awak champion lah. That is bullshit dan that is stupid. Saya tidak cakap besar, tapi insya-Allah saya setiap hari saya mohon kepada Allah Taala supaya apa-apa tabiat yang buruk yang saya ada ni hilangkanlah. Keluarkanlah tabiat-tabiat yang baik. Itu yang kita takut, kita tak tahu. Lagi takut penyakit ego, sombong, bongkak, takabur, riak ni semua. Dan dalam persembahan saya beritahu kepada kumpulan saya, dalam show ni engkau pernah doakan tak semua show ni selamat, orang yang datang selamat, peminat engkau daripada KL, daripada Penang datang, ya Allah engkau permudahkanlah perjalanan mereka. Tak terfikir pun kadang. Tapi doakan, jangan lukit. Jangan lukit. Itu nak kena faham. Nampak macam tak okey, tapi okey sangatlah tu. Itu antara benda yang saya jarang ceritakan dekat media. Tapi hari ini mungkin hari Jumaat, penghulu segala hari, mungkin ada bahagian saya dengan awak. Dan apa juga, kalau di sepanjang perjalanan perbualan ini kurang menyenangkan, panjang lagi doktor, jangan usah. Harap dimaafkan. Dan lagi satu, kadang-kadang saya tak ada skrip, saya ikut feel aja ni. Dan berbalik kepada penghijrahan saya, dan bila Sweet Charity, Warner Musicnya A&R, dia tanya saya, engkau betul-betul confident ke kau nak buat solo? Aku cakap boleh, aku nak buat Ramli Sarip bukan Sweet Charity. Okay. Lahirlah album solo Ramli Sarip. Sebelum itu dia punya managernya Warner Brothers tanya saya, Ramli, you want to change your name or not? Change what Like you got Anita Sarawak, you put lah something. Alamak, pelik lah kan. Okay. Cakap no, I think Ramli Sarip already okay lah, cakap dia kan. So dia last day lagi dia confirm, dia tanya lagi, awak ingat kalau nak tukar Ramli Sarip, nak tahu nama lagi satu apa awak nak letak? Ada tak nama-nama pelik nak letak? Takkan nak Amy kot, Amy Ramli, tak boleh kan? Awi Ramli tak kena. Misalnya lah kan. Itu konsep boboy lah. So bagi saya nak Ramli Sarip. Dan bila saya tengok, kekuatan bila saya dah orang kenal sebenarnya Ramli Sarip, yang memberi karakter yang kuat sebenarnya nama dia Sarip. Itu dia punya foundation kuat dia macam itu. So itu cerita dia. So bila saya sampai ke solo album release, kebetulan album itu terjual dengan, walaupun ada counterfeit, maknanya ada penipuan dalam Ramli Sarip keluar satu cetak rumpak 10, tapi masih terjual dengan angka yang baik. Diorang terperanjat kerana di situ pendapat saya dan diorang, sebabnya saya memasuki kasut yang lebih besar. Maknanya Sweet Charity itu nama besar. Dan saya ingat lagi, show saya yang pertama saya dibayar di Sungai Sayung pada 1985, suruh Ramli Sarip. Saya cakap, ada ke orang nak datang tengok saya ni? Saya dibayar 3,000
gila ni, banyak ni. Oh, saya dah, dahsyat macam itu lah. Tetapi selepas itu saya dah tak kira pasal duit. Saya nak promosi je. Saya masuk apa Felda lah, tak peliknya Felda semua saya dah tak lupa dah. Dekat Ipoh sampai amplifier meletup semua saya dah tak ingat lagi dah. Betul. Itu kat situ kita akan buat. Saya punya sampai saya gunakan istilah itu. Setiap persembahan adalah promosi bagi saya. Sekarang pun adalah promosi. Kalau hari ini kamu hanya menjadi ikut-ikut, satu hari bila awak tengok persembahan saya, awak akan jadi pengikut. Tak kenal maka tak cinta je. Itu maksud dia. So benda-benda ini sebenarnya bila saya cakap dengan recording company, the next album gonna be there, saya cakap. Itu Aras Ramli Sarip sampai kat situ. So lahirnya bukan kerana nama, tapi saya dah mempunyai tema. Dengan sendirinya daripada zaman Sweet Charity awal, tanpa kumpulan saya, ahli kumpulan saya tahu atau tidak, tapi saya dah bawa tema tu ke dalam hati saya. Kat situ awak dengan lagu Lahirmu Bukan Untuk Dunia, lagu Batu Orang, Manusia Dengan ABC, lagu Haji dan sebagainya. Tanpa sedar tak sedar, tapi saya dah masukkan benda ni kat dalam tu. Bila saya buat album Bukan Kena Nama, saya confirmkan inilah jalannya aku nak, tapi masih ada pop culture dia, supaya jangan kita syuk sendiri. Jadi dalam benda-benda gini sebenarnya jangan ada rasa putus asa atau kekecewaan, sebab benda itu akan membawa awak menurun. Selepas tu adalah sejarah. Dan tadi di dalam minibus tu ni, saya tak sangka seorang kru dia, bila saya berbual tentang perjalanan, tentang lirik, tentang lagu, kenapa lagu ini dicipta, bila lagu ini dicipta, kenapa lirik lagu itu dicipta, dan apa yang lirik yang paling susah sekali yang saya buat. So benda tu dalam perjalanan ni sebenarnya kita akan rakam setiap perjalanan jelajah siri blues buat teman ni sebagai satu program yang akan datang. InsyaAllah dia akan disiarkan di TV, saya tak tahu bila, tetapi kita rasa sangat bermakna kerana kita diberi peluang dan ruang untuk bekerjasama dengan mereka. Dan berbalik kepada saya, boleh? Kena bayar ke ekstra? Boleh try? Boleh. Siapa? Kita tag mana? Apa pakai apa yang ada ni boleh? Pakai gitar ni boleh? Kesian mereka tak faham benda tu sebenarnya. So awak fahamkan apa yang saya cakap? Jadi itu agak personal. Sebenarnya dalam hidup ni kita kena banyak-banyak bersyukur dan terima kasih kerana mempunyai satu kerajaan badan. Saya bukan nak kipas politician atau parti mana, tapi yang mana awak nak dapat dalam dunia yang ada mempunyai satu kerajaan, memberi satu bangunan begini, luahkan karya awak suka tak suka, awak hebat tak hebat, kreatif ke apa, keluarkan. Kalau awak champion, tunjukkan awak punya champion kat dalam apa yang awak buat sekarang. Itu satu benda yang luar biasa sebenarnya. Saya tak dapat benda ni dulu, tapi awak ada diberi platform. Jadi tunjukkan awak, showcasekan awak. Kalau awak seorang yang very inovatif punya orang, keluarkan ni awak punya tu. Jangan sembunyi dan simpan. So benda ni penting. Dan itu sebagian saya punya dalam. Seterusnya adalah bila saya dah buat lagu-lagu kehidupan, saya masukkan lagu etnik. Maknanya budaya saya, maknanya budaya Malaysia, irama timur, termasuk Timur Tengah, kerana dia tak boleh lari, kerana kasidah, nasyid dan juga apa adalah benda yang awak tak boleh buang, sebab dia antarisik dengan kuku. Jadi bila kita buat lagu, misalnya lagu-lagu Syair Laila Majnun, Senandung Hidup Berbudi, Doa Ambasih, dia ada satu elemen ketimuran. Jadi kalau awak takkan boleh jadi Mak Saleh, tak boleh. Awak tukarlah macam Michael Jackson, darah ke, tak boleh.
Benda itu normal. Kalau sebagai jujurnya tak boleh. Itu tak kisah, sebenarnya teknologi itu kita boleh guna dan pakai dan pinjam, tapi kita tak boleh jadi orang. Pasal kita ada benda yang berlainan. Maksudnya kehidupan tu memang sama, tapi budaya terjauh sekali tentang keimanan masing-masing. Itu benda tu tak boleh lari dalam perjalanan ini. Misalnya bila saya buat showcase di malam Palestin, misalnya malam kehidupan kedamaian di banyak universiti di universiti Islam dan sebagainya, rata-rata yang datang umur 16-17 tahun, yang mana lagu yang saya rakamkan dah 37 tahun 38 tahun, tapi mereka dapat merasakan. Dan ni antara satu lagu yang dalam persembahan sebagai seorang artis, awak mesti nak ada jiwa folk. Jiwa folk tu maknanya jiwa rakyat. Dan selalunya dalam benda ni tak banyak artis kumpulan yang ada formula ni. Dia, maksud saya, bila awak nak mengendurkan keadaan yang tegang dalam persembahan, kadang-kadang awak diuji dekat atas pentas macam-macam tentang budaya orang. Awak main lagu ni tapi orang bawah tak ada respon. Kadang-kadang orang, audience tu belum sampai nak respon, awak nak suruh dia respon. Banyak penyanyi-penyanyi yang baru yang saya pengalaman saya bersama mereka, saya nampak kat situ belum cukup lagi orang nak start mukadimah, dia belum lagi, dia dah nak minta benda-benda pelik. So benda-benda ni normal. So benda ni tak normal kadang-kadang bagi saya. Kenapa dia orang ni belum ready lagi pun dia nak mulakan, pasal dia nak attract cepat, fast food. Tapi memang macam ada kumpulan awak tadi, kalau awak diberi peluang, ada macam ni dalam show tu ada 10 kumpulan atau 10 artis, awak ambil kesempatan yang terbaik. Maknanya cepat apa yang diorang suka. Kalau orang suka makan burger, kasih dia burger. Kalau dia suka makan roti canai, kasih roti canai. Jangan benda-benda pelik, kau nak eksperimen. Macam saya ada masa untuk eksperimen, sebab saya diberi masa 2 jam atau lebih. Jadi saya nak buat eksperimen apa saya boleh. Tapi saya tetap berpegang pada prinsip falsafah ketimuran, asas, dan juga walaupun rock tapi ada jiwa timur. Doktor tak susah, saya nyanyi. Doktor tak payah request. Andainya aku bertanya padamu tentang bahagia, siapa main percussion? Nilai setia di manakah puncak cinta? Mahukah engkau mengerti harapan serupa mimpi? Ianya dapat terjadi atau hilang tak berganti. Sejarah mengajar kita menjadi lebih dewasa, meniti lupakan kisah yang lalu, tegungkan tugu imanmu, doaku buat kekasih yang dulu hilangkanlah doaku. Oke. Saya nak kau mawa je. Suara kau mawa. Adam dan diam. Kau mawa 1, 2, 3. Sejarah
Percayalah kaum Hawa. Okey ni kaum Adam dengan Hawa. Adam dengan Hawa. Lupakan doaku. Ni kaum Adam aja. Ini kaum Hawa je. Usah diri. Teruskan. Sama-sama Adam Hawa. Lo aku. Sekali lagi. Doktor, dengan apa yang saya rasakan ni kan, kaum Adam lagi fresh daripada Hawa. Kaum Hawa okey lah, Adam macam fresh itu. Yang pelik. Okey, itu sebahagian daripada ulang bagi masing-masing. Dan sebenarnya dalam hidup tu kalau insya-Allah lagi banyak kita bersyukur dan berterima kasih, insya-Allah dia akan kurniakan kita lebih daripada itu. Dan mungkin kalau ada soalan-soalan yang ada pada majlis ini ingin kita adakan, mungkin 3 daripada kaum Hawa atau 3 daripada kaum Adam untuk soal apa yang termampu untuk saya. Jangan soal saya tentang MH370. Itu bukan saya punya permainan, itu adalah satu benda yang ketentuan. Jadi saya buka majlis ini kepada anda semua. Tak apa, ambil masa, jangan paksa. Cakap tanya yang logik. Kalau awak beri soalan, maaf cakap, ini kecakap gangster sikit. Kalau awak soal benda-benda yang tak okey, menunjukkan awak tak okey lah. Kalau awak soal benda yang okey, maknanya awak akan okey. Tapi jangan susah. Kita semua tak okey sebenarnya. Okey. Okey adik, siapa nama? Assalamualaikum. Datuk. Ya, nama saya Aidil Siapa? Aidil Riza nama saya. Okey. Okey Datuk, konsert Datuk di utara tanah air dulu. Ni cerita lama Okey. Memang peminat studi charity. Zaman purba lah. Zaman purba lah orang cakap. Okey. Sampai kami melompat pagar sekolah asrama penuh ni. Okey. Merentas bendang dan sebagainya untuk menyaksikan konsert Datuk lah. Okey. Balik daripada hostel kena tangkap dalam public gaining. Okey. Di depan orang ramai. Ini cerita lama lah. Okey. So soalan saya Datuk Datuk, macam mana industri muzik sekarang ni Datuk, untuk masa depan, masa yang akan datang lagi 5 tahun 10 tahun Datuk fikir kita ni menuju ke arah mana? Pandangan Datuk sendirilah. Okey, ini soal ekonomi dengan politik lah. Okey, seingat saya mengikuti banyak perkembangan dalam industri muzik dunia. Seperti saya pelanggan magazin, majalah-majalah rock daripada Mojo, Rolling Stones, rock klasik, rock dan sebagainya. Memang dia cakap yang ada situ rock is dead, maknanya dia ada question mark. Tapi kat situ sebenarnya ada yang cakap tidak, ada yang cakap okey, yang ada yang cakap. So bagi saya dalam industri ini, dia cabarannya kepada saya, suka sangat cabaran ni sebenarnya, sebab dia memberi saya banyak rasa bersabar, yakin, kerja kuat, jangan putus asa, believe dengan apa yang kau ada. Kalau awak rasa keluhan banyak tapi awak nak kerja tu juga,
Misalnya awak kerja dekat apalah, tak kisahlah, bank mana, nak pergi kerja aja merotok. Alamak, leceh lah bos, malas lah. Bila awak ada benda-benda gini, macam mana awak nak dapat rezeki yang baik? Jadi bagi saya, kalau saya terima ni sebagai satu kerjaya saya kena jujur, saya kena buat sebaik mungkin. Mudah-mudahan diberkati. Awak bukan senang nak dapat kerja yang awak suka dan awak dapat apa yang awak buat, itu bonus. Yang ada awak kerja tapi awak tak suka dengan kerja tu, tapi awak terpaksa kena kerja. Itu satu penyiksaan, dik. Kan? Jadi bagi saya dalam industri ini, kepada artis-artis yang mempunyai bukan kedudukan, mempunyai back catalog, maksud saya album-album yang terdahulu, yang banyak dan baik, ataupun boleh dijadikan pelajaran ataupun hiburan. Dan selagi artis tu nak keluar berkorban, bekerja, berjuang, saya rasa insya-Allah benda itu terbuka. Dan yang paling penting bagi saya selain daripada itu adalah kesihatan. Kadang-kadang orang tu nak main muzik tapi kesihatan dia terhad kerana sesuatu benda yang dia tak boleh buat kerja. So dalam industri ini saya rasa sekarang cepat, industri YouTube, download dan sebagainya, dia memang sebenarnya tak fair bagi diorang download. Kalau awak memang rasa download pasal awak tak rasa, pasal awak tak buat lagu tu. Saya yang tak tidur 2-3 hari, 4 hari buat lirik lagu tak dibayar. Tapi saya tak mau berkecil hati. Bagi saya buat promosi gini, macam apa yang saya telah ceritakan tadi, setiap persembahan saya adalah promosi. Mungkin mana yang kurang minat, bila dia tengok persembahan saya, kalau dia rasa saya handsome, dia akan minat lah. So kononnya sebenarnya tak. Itu gurauan. So macam itu. Dan apa yang buat awak tersentuh tadi, belum saya habis nyanyi tadi, dalam awak dah ikut tau. Saya berhenti, awak teruskan. Maknanya rhythm awak dah ikut lah. Awak ada jiwa benda tu, kan? Kalau saya berhenti pun, so kita sama semua nyanyi ya. Saya tak suruh tapi kenapa benda tu ada? Kerana dekat situ bukan ada pengaruh, ada rasa perasaan yang diberi. Yang ada orang tak ada perasaan, dik. Pelik tak ada perasaan benda tu. So antara itu berada. Sebenarnya soalan berada tu lebih kurang macam gitulah. Saya not directly, but bagi saya akan terima benda ni dengan hati terbuka. Saya masih rasa senang buat apa yang saya buat. Dan saya ada benda-benda yang saya nak kongsi pengalaman. Sebenarnya bila doktor suruh saya datang hari ini, saya kata saya tak boleh ajar awak, tapi saya boleh share pengalaman apa yang saya lalui sebenarnya. Jadi tiap-tiap kita punya ada peranan. Kita akan disoal nanti, apa yang kau buat Ramli bin Sarip dalam industri ini? Kenapa kau tak buat lagu-lagu yang positif? Kenapa buat lagu yang negatif? Kenapa kau buat? So benda ni akan disoalkan satu hari nanti. So kita buat apa yang terbaik. Aku lahir ni bukan kerana nama, perjalanan hidup. Kau yang satu misalnya, walaupun yang ada bukan daripada lagu-lagu asal kita, tapi kita konsep tu kita suka, kita boleh deliver benda tu. Dan lagi satu, macam adik-adik, jangan hanya nak main lagu yang kau suka. Lagi satu, lagu tu kadang-kadang kau suka tapi kau tak boleh carry lagu tu pun. Dia menunjukkan kita punya kelemahan. Main benda yang kau rasa kau suka, confident, sedap, kau ada strength kat situ. Jadi orang nampak. Kalau kita nak nyanyi suaranya agak tinggi gila, awak tak boleh, awak nak ikut macam dia juga, orang nampak kita punya kelemahan. Kadang-kadang nak cari identiti sendiri. Kreatif tu memang perlu, tapi jangan over kreatif. Bila over kreatif nampak kau punya bukan kebodohan kecacatan sikit macam lebih kurang macam gitu kan. Over kreatif dah sedap. Bila kau, kalau kan lelaki perempuan, lelaki tu dah handsome, okey lah semua kan, kadang-kadang cacat dia kat mana tau, dekat akhlak. Perempuan dah cantik lawa, make up terlalu over sangat, maaf cakap, bila ngantuk tengah-tengah tak tutup mulut. Saya dah tengok ni kat MRT station. Alamak, begini main lawa gini ke? Saya tunduk sikit lah. Sebabnya saya lelaki okey lagi, doktor. Alamak, perempuan dia sangat macam gitu, dia tak tidur, pakai gila lawa, stokin hitam. That is part of. Tapi maafkanlah kerana ini kehidupan. Adik, kenapa adik ketawa? Lalu buat. So begitulah.
Ciri-ciri wanita ni memang dia, kita kena hormat apa. Bagi saya, antara ciptaan yang paling mistik, yang paling hebat yang Allah cipta adalah wanita. Jadi kita kena tepukkan buat wanita. Itu antara itu. Buatlah apa yang terbaik. Kalau boleh fokus, jangan banyak berbual, bersukaria sebelum buat persembahan. Saya sebenarnya tak berapa suka nak berbual atau bercerita, tapi kadang-kadang pemberita datang tanya saya. Kadang-kadang kita nak duduk sendiri, tenang, lepas tu kita buat persembahan. Itu sebenarnya lebih saya lah. Tapi kadang-kadang bila ada tempat-tempat yang tak ada privacy, dia tanya kita nak ambil gambar, dia tanya kita tentang bila album nak buat. Kadang-kadang benda tu kita tak ada masa untuk nak cakap. Tapi dalam budaya kita tak boleh cakap you get out lah. Kita rasa benda tu tak boleh, pasal orang akan cakap kita sombong. Tapi dalam peribadinya sebenarnya kita lebih suka sendiri. Sebelum kita, saya ada masa, selalunya saya tak ada masalah untuk berbual dengan peminat atau nak ambil gambar dengan peminat, kerana saya akan beri mereka masa. Tetapi dalam keadaan sekarang, culture sekarang, dia kadang-kadang, maaf cakap, dia boleh menyeronokkan, dia boleh membosankan bila nak ambil gambar. Dalam toilet pun dia nak ambil gambar saya. Oh, ya pelik dalam toilet. Aku nanti sabar-sabar ni, tengah high tide ni. Pelik dia nak, saya nak balik ni tu, dah tunggu family. Mana macam gitu pun ada. So benda ni bukan buat-buat cerita, memang betul. Jangan cakap lah. Tapi jangan cakap, kita kena bangun kat dia. Encik, Encik Ramli, boleh saya ambil gambar tak? Boleh. Datang kat sini. Dia suruh pergi tempat dia. Tapi kalau kita cakap lebih daripada tu, awak nak ambil gambar, datang kat saya kan. Apa awak rasa ingat? Sombong dia kat. Kalau dia tak faham, dia akan cakap awak sombong. Tapi sebenarnya kelakar tu. Kelakar tak kelakar? Kalau awak dalam situasi saya, saya aku nak pergi tempat dia pula Dah saya duduk nak minum air, dia pergi, saya duduk dalam saya, family saya kat sana. Pelik. Itu di antara benda yang saya lalui sebenarnya. Tapi saya kena reda, sebab itulah perjalanan hidup saya yang saya lalui. Tapi ada kala saya cakap, datang sini, dia tak boleh tahan lagi tu. Datang sini ni. Macam gitulah. Kadang-kala saya kena statement macam gitu. Itu dia nuisance dia bila ada ke kamera tu. Saya masih pakai old fashion lagi, dik. Ada WhatsApp. Purba. Saya tak ada Facebook, tak ada WhatsApp. Pandai-pandai lah kau cari. Kurang cerita, kurang gosip, bukan masalah bagi saya lah kan. That's the music do the talking. Okay, ada lagi? Positive things that we can emulate. Satu, bukan saja dengan persembahan Datuk yang memang kita dapat feel lah. Sampai saya pun menyanyi, saya tak pernah menyanyi tu. Okey, saya nampak sangat bahawa laluan yang Datuk ceritakan, pengalaman jatuh bangun dan sebagainya, sebenarnya tak lari daripada kita yang kita bekerja dengan profession kita dan sebagainya. Datuk kata tadi, remember your roots. Okey, dapatkan keberkatan daripada kerja kita. Kalau kita pergi kerja merungut, tak sukalah aku nak datang pejabat dan sebagainya, something is not right with us. Jadi mana nak ada keberkatan di situ. Dan Datuk juga kata tadi, kita perlu terus belajar, sebab itulah yang mendorong kejayaan bagi kita. Dan bila kita buat sesuatu, bila beliau kata mesti ada jiwa, mesti rasa kat dalam ni. Semalam kita dah dengar Profesor Arfah juga menceritakan benda yang sama. Apa yang diberikan kepada kita, amanah Tuhan, kita adalah khalifah, ada dia. Bila kita ni bukannya orang yang tak bukanlah binatang, kita bukannya monyet dan sebagainya, kita adalah khalifah. Khalifah ialah menjaga segala apa ada yang di dunia ni untuk kebaikan ummah. Jadi Datuk dengan jiwa yang dia bawa dalam persembahan, dalam kehidupan beliau, sebenarnya tak lari daripada apa yang disampaikan oleh Profesor Arfah, dan juga sepatutnya tidak
lari dengan apa yang kita nak capai. Kita mesti ada feel kepada kerja kita. Kita mesti beri yang terbaik. Kita mesti ingat the bigger picture. We are here with the bigger purpose. Okay, itu yang Datuk cerita tadi. Dan lagu-lagu beliau, apa yang beliau sampaikan memanglah sesuatu yang sangat berharga bagi kita di IDR dan juga bagi rakyat Perak sekalian. Sebab itulah saya kata dalam kereta dengan Datuk tadi, give us your life story and we know it will inspire us. It was a very beautiful journey. Thank you very much, Datuk. So